Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, bagi memberkati majlis kita pada malam ni, kita sama-sama mulakan dengan membaca ayat daripada surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Baik, pada malam ni kita akan sambung lagi kitab kita Misbahud Duja, syarah kepada Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumay Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kita sambung pada muka surat berikutnya, muka surat 82, amalan-amalan fitrah. Amalan-amalan fitrah. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, termasuk dalam amalan-amalan fitrah ialah bersiwak dalam setiap keadaan. Lebih-lebih lagi dianjurkan ketika wudu, solat, walaupun sunat, ketika ihram, baca Quran dan hadis, berzikir, ketika gigi menjadi kuning, masuk ke rumah, bangun tidur dan ketika hendak tidur, dan ketika bau mulut berubah. Baik, ada beberapa amalan yang termasuk dalam amalan fitrah. Maknanya amalan tu adalah amalan bersih, kebersihan diri sendirilah. Antaranya adalah bersih benda di dalam mulut ni, gigi kita, termasuk penggunaan kayu siwak. Kayu siwak ni tuan-tuan dapatkan biasanya orang balik pada Mekah ke, balik umrah ke, ataupun setengah-setengah tapak-tapak ceramah ada jual. Tak ada pun sekarang ni online pun ada tuan-tuan. Miswak boleh beli, guna setiap kali nak ambil wudu, kita cuci mulut kita, terutama apabila kita nak semayang. Kerana bila kita semayang ni, maknanya kita sedang munajat dengan Allah SWT. Bila kita munajat dengan Allah, maka hendaklah mulut kita tu dalam keadaan bersih. Atau bila bau mulut kita berubah, kita nak cakap dengan orang, ibadat sesama manusia, ibadat dengan Allah Ta'ala, atau hubungan sesama manusia, kita bersihkan mulut kita dengan kayu siwak. Ini di akhir zaman ni antara benda yang semakin pupuslah di kalangan masyarakat kita ni. Tak ramai yang guna kayu miswak ni. Sedangkan itu adalah benda yang sangat diambil berat oleh
Nabi SAW. Yang kedua, memakai minyak wangi sekali sekala. Memakai minyak wangi sekali sekala, maknanya jangan biar badan kita ni bila kita jumpa dengan orang atau kita bersama dengan orang, orang jadi tak selesa dengan kita. Pakai minyak wangi lah. Masuklah, ada orang ni badan dia cepat bau, pakai deodorant dan sebagainya, supaya bau badan kita tu menyenangkan orang. Ada orang dia bau ketiak tapi dia tak tahu dia bau ketiak. Ada orang macam itu, dia tak tahu. Orang kena abang dia. Kita pun jadi susah juga nak abang. Kalau dah jam 4 boleh abang. Yang ni 44. Jadi susah kita. Jenis tu buat macam mana? Birthday dia kita beli satu set deodorant semua jenis jenama dalam dunia. Beli lebih kurang 8 jenis, bagi dia hadiah. Sebab apa? Saja dekat dia. Arak-arak dia pakai lah. Kalau nak tolong pakai memang berat lah. Sendiri pakai macam tu. Menggunakan celak dengan bilangan ganjil, iaitu 3 pada kanan dan 3 pada mata kiri. Celak ni juga nak pakai masa bila? Masa tidur. Sebelum tidur, celak. Sama ada kita pakai ganjil, sama ada di sini 3, di sini 3, atau di sini 2, di sini 1, janji 3. Pakai celak yang mana? Celak ismit yang serbuk tu. Dia bawa kesan untuk cahaya, untuk mata kita yang cerah. Celak pensel hak beli pasal malam tu, dia dapatlah pahala, tapi fadilatnya asal tak dapatlah. Untuk cerahkan mata tu tak dapat. Cerahkan mata tu dia kena celak yang celak serbuk tu, yang orang balik pada Mekah tu kan. Bila pakai tu jadi sejuk mata. Tu dah. Yang tu baru betul. Hak saja kita beli dekat pinjam hak isteri punya celak pakai daddy tu. Tu pahala dapat lah. Untuk sihat mata belum tentu. Menggunting misai dan memotong kuku. Ni kebersihan lah ni. Semua ni Islam ajak lagi lah. Misai boleh simpan. Boleh. Tapi jangan panjang. Jangan lebih pada bibir ni sini. Tak kita lukis pula sini. Betul ya? Jangan lebih pada border ni. Border orang pakai lipstick tu kan. Di situ pakai, ambil gunting. Lagi sama tu. Jangan sampai labuh sampai ke sini. Jadi hudur. Makan nasi lemak sekali dengan kunyah misai. Itu perangai tak ada akhlak. Orang minum kopi cappuccino tepi kita pun dia tu pula minum tu. Misai-misai mau cappuccino tu. Jadi macam merepek lah pula. Nabi tak mau. Nabi nak orang kemas dan bersih. Saya tak mau lah Ustaz. Saya tak mau simpan misai. Saya nak gunting. Boleh. Saya nak cukur. Boleh. Imam Nawawi dalam Al-Azkar kata boleh pilih. Nak gunting boleh, nak cukur boleh. Janji apa pun jangan lebih pada bibir. Tak kira lah sastrawan negara apa, sastrawan angkasa ke apa, jangan panjang sangat. Dan potong kuku. Kuku pun jangan panjang eh. Kuku kita ni kuku. Kalau dia sama dengan isi kita, harus hukum dia. Bawah pada isi tu, hukum dia sunat. Atas pada tu, nama dia makruh. Jadi panjang tu. Panjang. Kalau panjang sangat macam tu, hukum dia haram. Hukum dia haram. Panjang sangat kuku, simpan tu. Sebab kotoran ada kat situ. Nak pergi tandas bersusah, nak makan bersusah, jadi panjang tu. Di luar negara ada orang simpan kuku panjang. Panjang kuku di situ 32 tahun simpan kuku. Tak tahu untuk apa dia simpan. Ada pertandingan pula peringkat dunia ni, kuku siapa yang paling panjang kali. Dia jagalah kuku dia tu. Itu semua menyalahi fitrah. Sebab kita nak bawa kereta pun susah.
Nak beli market, nak bawa bawang susah dengan kuku panjang tu. Ni kaya 8 keturunan, duit makan tak habis, duit saja tu tak apa, kita kerja harian tiap hari nak buat. Yang tu yang ni nak masak di dapur, yang tu apa semua, kuku hang panjang macam King Kong macam tu, nak potong ayam macam mana? Jadi susah. Dia menyalahi fitrah. Fitrahnya orang suka bersih, orang suka kemas. Siapa pun bila tengok orang tu dia kemas, dia bersih, dia suka. Kalau kita tengok orang tu dia kotor, tak mandi, kuku panjang, jadi kita nak kawan dengan dia pun. Maknanya naluri manusia ni dia suka benda ni, benda yang seiring dengan naluri manusia. Islam dia tak mau kita buat satu benda yang pelik-pelik yang menyebabkan menyusahkan diri kita sendiri. Jadi kuku jangan panjang sangat. Jumaat seminggu sekali potong. Jumaat seminggu sekali potong. Sunat kuku kita bubuh kat mana? Guting, lempak dekat. Kalau boleh tanam, tanam. Paling tak ada, lempak kat tanah pun boleh. Kuku kita simpan, lempak kat tanah. Apa-apa part daripada badan kita yang keluar, sunat kita tanam. Kalau kita gunting rambut contoh, rambut tu boleh lempak kat tanah. Kalau kita boleh tanam, tanam. Atau isteri kita kata, abang panjang sangat rambut, abang potong sangat rambut, kita pun potong. Ada rambut sikit gitu, maka rambut tu buat apa? Pergi tanam. Tanam kat mana? Tanamlah kat mana-mana. Perlu ke pergi tanam dekat tanah kubur? Payahlah buat teruk. Susah lah. Hari malam-malam duk pergi korek tanam lagi, dia tu telefon pihak AJK masjid semua jadi haru pula orang tanam rambut. Lagi polis punya rambut siapa lah, forensik lah apa, 2 minggu tak pergi kerja pula. Tanam ya. Tak payah buat talqin apa semua, tak payah tanam tu. Pergi Tok Imran boleh ke rumah saya awak ni nak tanam ni. Tengok awak kecil sangat sampai mati ni. Gugur ke baby tak? Tu kuku saya dia tu. Memang betul-betul Tok Imran akan tanah hang pula lepas tu. Dia ada banyak kerja, panggil dia main talqin pula. Yang seterusnya, mencabut bulu ketiak dan memotong bulu-bulu di kemaluan. Kalau boleh jangan lepas daripada 40 hari. Terutama rambut-rambut atau bulu, ari-ari bulu di sekitar kemaluan tu jangan biar terlalu panjang sangat. Jangan biar terlalu panjang. Potong lah. Cabut bulu ketiak. Bulu ketiak pun sama juga lah. Dia dah di Korea ke, di Jepun ke, budak-budak perempuan dia, budak-budak muda, dia jadi trend simpan bulu ketiak. Ya, dia naik kereta api di Korea, jadi macam pegang tu, macam bulu ketiak banyak tu, okay, macam viral lah. Hebat ni bulu ketiak ada banyak ni. Okay, macam tengoklah bulu ketiak siapa banyak, aku banyak, hang tak banyak je. Ada jual pula krim pelembab bulu ketiak jadi je bengong pula tu. Bulu ketiak itu kita potong lah, tak payah simpan. Itu tak ada faedah langsung. Dan memotong bulu sekitar kemaluan. Menyikat rambut bagi yang ada rambut lah. Bagi yang ada rambut. Saya tak mau simpan rambut Ustaz, saya nak botak. Boleh. Saya nak simpan rambut Ustaz. Boleh. Boleh simpan rambut, boleh pun boleh, botak pun boleh. Cuma jangan kata botak tu sunnah. Jangan kata botak tu adalah sebahagian sunnah. Sunnah bila? Lepas daripada buat haji, lepas daripada buat umrah, itu sunnah. Nabi SAW licinkan rambut. Adapun hari-hari yang lain, Nabi SAW orang yang jenis ada rambut. Bab kita baca dalam Syama'il, ada bab menyikat rambut, ada bab meminyakkan rambut. Maknanya ada beberapa bab berkaitan dengan color rambut. 2-3 bab berkaitan dengan rambut, menunjukkan bahawa Nabi SAW ni orang jenis orang yang ada rambut. Kalau kita nak botak, boleh madrasah tahfiz depa botak budak-budak. Sebab apa? Sebab senang, depa ni 24 jam pakai serban, pakai kopiah. Jadi rambut ni banyak potong lah. Boleh tak? Boleh, tak apa, kemas. Cuma kita jangan kata mesti semua orang botak rambut kerana botak tu dia sunnah. Tak kena cakap begitu. Jadi kalau ada rambut, kita kemaskan dia. Man kana lahu sya'run falyukrimuhu. Siapa ada rambut,
muliakan rambut dia, maknanya kemas. Rambut Nabi SAW ada 3 jenis. Walaj, waw, wafrah. Wafrah ni sampai cuping, betul-betul kat cuping telinga, betul-betul kat cuping ni. Rambut Nabi dia main macam ni sampai straight je tu, boleh. Wow, lam, limah. Limah ni dia sampai ke tengkok belakang ni, sampai ke tengkok. Satu sampai telinga, satu sampai ke tengkok ni. Lam, walaj, jummah. Jummah tu adalah rambut yang melepasi paras bahu. Ada kalau Nabi pendek di sini, ada kalau Nabi sampai ke sini, ada kalau Nabi lepas pada paras bahu. Terutama rambut Nabi SAW melepasi paras bahu bila? Ketika masuk dalam kota Mekah, ketika pembukaan kota Mekah. Rambut Nabi panjang. Banyaklah syarah hadis sebut, kata Nabi sebagai persiapan kalau orang main nak tetok dan sebagainya, rambut tu sebagai penghadang, supaya tak dibunuh daripada belakang. Banyaklah sebab dia. Jadi tengok kesesuaian kita, huruf kita sekarang ni. Jadi kalau boleh simpan rambut, boleh. Laki boleh simpan rambut macam tadi, boleh. Tak boleh terlalu panjang rambut laki. Terlalu panjang je ni, kita duduk belakang, kita tengok rambut dia, kita kata ni awet mana ni. Kita jadi tak tahu ni awet ke bapa awet ke apa, tak tahu betul. Rambut tu macam cantik, dia buat straight betul, buat macam rambut macam ekor kuda betul. Kita pun pergi awet mana lah. Kali-kali tengok Allah, muka macam rumah, misal taring gitu. Tapi rambut dia cantik. Rambut macam tu dilarang di dalam syarak kalau orang lelaki. Kalau perempuan tak timbul lah isu rambut sebab dia pakai tudung. Kata dia tak pakai tudung, satu salah dah. Rambut dia terlalu pendek macam lelaki. Perempuan bagi ada rambut bagi panjang sikit lah. Melainkan rambut dia tu ada kutu, 18,000 kutu. Tak dapat pakai minyak lah. Segala macam minyak kutu buh dah, tak lepas ke. Maka pergi nasihat doktor, doktor kata hang potong rambut hang pendek sikit. Boleh. Perempuan tak boleh botak licin. Perempuan tidak boleh botak licin kecuali dia ada penyakit ke, kanser ke, leukemia ke, memang kepala dia terbakar. Happy birthday to you, happy birthday to you. Buat lilin 3, depa pun main seronok tu, dia kali belakang sembang dengan suami dia, rambut terbakar. Dia kata, rambut yang terbakar, rambut terbakar. Jadi macam, wah, apalah. Dia pun apa? Dia pun pergi basuh. Rambut jadi macam gila betul. Suami dia kata, beli rambut hang potong . Dia pun potong pendek gitu supaya rambut bau ni. Sebab apa potong? Licin gitu. Sebab ada sebab dia boleh. Atau kena penyakit kulit di kepala. Sakit boleh saja-saja tak boleh licin. Kita tengok ada setengah pahaman agama lain, orang perempuan dia kalau bernazar dia botakkan kepala dia. Adapun Islam dia tak boleh. Subhana man zayyana ar-rijala bil-lihi wan nisaa bisy'ari. Maha suci Allah yang menghiasi lelaki dengan janggut dan perempuan dengan rambut. Hiasan bagi orang lelaki adalah janggut, hiasan bagi orang perempuan adalah rambut. Jadi sama. Kalau boleh jangan hilangkan terus janggut, kalau boleh jangan hilangkan terus rambut kita. Bagi ada sikitlah. Mewarnakan rambut putih dengan rambut merah dan kuning. Kita dalam Islam ni, kita bila beruban tu kita boleh color rambut kita. Bila rambut kita beruban, kita boleh color. Warna merah di sini adalah warna inai. Kita beli, bukan beli, ialah mula ambil inai daun hak betul itu, kita lumuk kat kepala kita. Tunggu saat kita cuci, dia akan jadi macam oren nak senja macam tu. Sebab apa? Rambut hang macam oren, macam style ke tu? Boleh. Sebab aku dah beruban, aku bor rambut aku tu. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab dia menyerap ke dalam rambut. Ataupun dia pakai kuning ni macam minyak za'faran, minyak yang wangi tu, dia bor, dia boleh tukar sikit-sikit rambut tu jadi macam
color kuning. Itu dibenarkan di dalam syarak. Saya difahamkan dalam pasaran ada beberapa pewarna-pewarna rambut yang dia berasaskan inai, tapi dibuat secara moden dalam bentuk botol dan sebagainya, yang dia ni jenis menyerap, dia tak ada bahan kimia yang selaput di atas rambut. Tak salah saya dulu anak Tok Guru arwah Ustaz, anak Tok Guru Ustaz Fadil Nur, Ustaz Fawaz Fadil Nur, dia jadi duta untuk satu produk tu. Produk tu produk color rambut, tapi dia tak ganggu. Dia ni rambut kita, dia jangan ada sesuatu yang di atas rambut tu. Kalau inai dia serak, kalau dia duduk di atas, maka kita mandi wajib ke wuduk dia tak kena, tak boleh. Maka dia jenis serak. Ada di pasaran, boleh lah kalau siapa nak beli pakai, boleh, tak apa, tak ada masalah. Yang tak boleh color hitam. Ada satu founder produk di Malaysia ni, banyak kali juga saya tengok iklan dia, satu pakcik tua dah, dia pergi pakai rambut tu color hitam. Dia ambil color hitam, dia cat, jadi rambut color hitam. Hukum dia haram, tak boleh buat rambut color hitam, kerana dia ada unsur-unsur menipu di situ. Dia umur mungkin 60-an, 70-an dah, tapi dia pakai minyak rambut tu nampak macam tingkatan 2. Jadi mudah dia nak ranjau orang nak menikah di Siam contoh. Jadi dia pun style kata, rambut pakcik ni mantap lah. Rupanya dia bukan, dia ingat dia pakcik, tapi dia ingat dia muda, rupanya dia pakcik dah. Jadi dia tipu. Unsur menipu dilarang di dalam syarak. Apalah semua menipu lah. Jadi kami nak menikah, boleh tak menipu Ustaz? Menikah lepas tu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Sebab minta izin memang tak dapat, minta maaf tak apalah. Boleh nak menikah satu lagi tu, tak ada masalah. Siapa pun tak pernah halang, siapa pun tak pernah larang. Perleh dah abang lah, tak payah pergi Siam, mai kat kami boleh buat settle kat abang. Tak apalah Ustaz, Wahabi pun tak apa, jadi boleh menikah. Macam ni saya abang kat tuan-tuan. Kita nak menikah satu lagi ni boleh, tak ada masalah. Cuma jangan menipu. Hang nak menikah, hang lelaki kan, hang gentle kan, pergi abang dekat isteri, kata abang nak menikah satu lagi. Mampuilah Ustaz, dia hambat saya dengan barang. Maksudnya hang tak ada keberanian lah. Kalau tak ada keberanian, termasuk dalam kategori mampu ke tak mampu nak menikah satu lagi tu. Nak menikah, beritahu abang nak menikah. Tapi sebelum kita nak abang kata abang nak menikah, kita kena perkemaslah diri kita. Isteri pertama tu kalau boleh macam princess, kita jaga dia. Dia tak payah kerja, dia duduk di rumah, dia goyang kaki. Dia kata abang nak pergi Sunway Carnival lah, hak viral baru ni, yang Ustaz Fawaz pi tu, yang kata jangan promosi arak tu. Tak nak pergi beli apa? Saja nak berjalan. Abang ada tak 50 nak enjoy? 50 ingat aku apa? RM50 apa? Saat-saat nak keluar minta duit, ambil 1,000 baik dengan dia. Jangan minta 50, ambil 1,000. Dia nak apa? Bagi dia. Kita tengok tangan dia kosong ya, pegang tangan dia, suruh dia pakai tudung, tarik dia masuk dalam kereta, terus pergi beli pokong dengan kingkong pada RM5,000 punya rantai kaki RM3,000, rantai hidung RM4,500, macam-macam dia beli dia. Dia duduk di rumah ni, dia tak payah masak, apa dia nak boleh dapat, senang hidup dia. Kita jaga dia macam permaisuri. Hujung minggu bawa dia pergi spa, bawa dia pergi buat kuku, bawa dia pergi buat rambut, bawa dia pergi buat facial, beli kat dia ni apa, alatan makeup, spend ratus, spend ribu-ribu bagi dia cantik, sebab kita nak dia cantik dengan kita. Maka semua benda kita bagi kat dia lah. Kereta beli bagi kat dia, rumah beli bagi kat dia,
mak mentua dia, mak mentua kita lah, mak dia dengan bapak dia mai pada kampung, mai rumah kita ya. Tapi beli dengan siakak lah, dengan jenahak, dengan apa lah, masak special bagi ke mak mentua kita makan. Kakak ipar mai, abang ipar mai, jamu mereka, jaga family dia semua elok-elok. Kita jaga dia macam hebat macam tu. Kemudian kita pergi kata kat dia, abang rasa abang nak menikah satu lagi lah. Dia akan kata apa? Paling tinggi dia akan kata, abang ni gatai lah. Macam tu ya. Dia tak akan kata apa. Sebab apa? Sebab dia tak ada alasan kita nak kata dia tak boleh kemampuan. Okey, semua kita jaga dia bagi elok, dia pun tak payah teruk apa semua. Macam tu, dia tak ada masalah nak menikah. Hang nak menikah, melingkup pergi ke hang, senang, aku tak ada masalah ke hang, aku enjoy 2 hari hampir melingkup pergi rumah perempuan tu, nanti hang mai balik. Dia ingat mudah betul kan. Ni isteri ada pun kerja, hang pun macam bewak hidup di rumah apa rendah pun tak mau buat, dia saja begitu je. Lepas tu balik main rumah pula, so dia masak, hang main telefon, tengok TV. Kawan tu penat, bil telefon dia bayar, Unify dia bayar, internet dia bayar, tadika anak dia bayar. Hang padan dengan gaji hang, duk tukar sport ring kereta, duk pergi enjoy dengan member, bawa motor besar, pergi kerabi lah, pergi yang tu lah, bagi sumbangan anak yatim, berlakon depan orang semua bagus. Lepas tu habaq kat dia, abang nak menikah satu lagi. Memang dia hambat dengan barang lah. Aku pun tak tahu ada penat dah. Lepas tu hang nak pergi cari satu lagi pula. Memang dia marah. Jadi nak menikah, boleh. Pastikan kita kemas duduk-duduk elok-elok apa semua. Habaq hak depan ni semua keinginan tu ada lah kan. Nak menikah satu lagi, semua ni memang ada. Cuma keberanian tu tak apa ada lah. Teringin kak. Tapi dia fikir isteri dia rumah, tak berani aku. Jadi King Kong lagi mampu aku. Aku tak ada beli pokong kat dia, jadi King Kong kat aku. Perempuan pun boleh color rambut. Sebab perempuan tu mungkin dia dah umur 40-an, 50-an, rambut dia pun dah macam color-color gitu lah. Suami dia tengok pun takut. Suami dia ambil 2 pagi bangkit nak pergi ambil air, tengok dia duduk ada kat dapur, terkejut, ingat kuntilanak. Ingat mak lampir. Awak rambut Allah. Kita beli kat dia inai, so dia pakai inai kat rumah. Jadi rambut dia tu cantik macam ala New Zealand gitu. Boleh gitu. Color apa? Kalau merah kuning Tapi yang pakai lah ni semua tudung tak pakai. Dia pakai rambut color tapi dia tak pakai tudung. Untuk siapa nak tunjuk tu? Dia tak tahu tunjuk siapa. Rambut color kuning. Belagak lah macam beranak Switzerland gitu. Beranak Switzerland rambut kuning, kening pun kuning, bulu ketiak pun kuning. Cantik lah orang tengok. Ni rambut kuning, kening hitam. Macam memerang tengok pada jauh dulu. Perempuan yang sudah pakai ni dah, perempuan yang sudah kahwin pakai inai pada kedua tangan dan kakinya. Hari dia kahwin pun dia pakai. Dah lama-lama kahwin, ustaz kami nak pakai pula inai, boleh. Janji inai tu dia bukan inai yang kita beli yang pasaran, yang dia boleh menghalang wudu kena. Selagi wudu tak terhalang, pakailah, boleh, tak ada masalah apa. Cantikkan untuk diri, cantikkan untuk isteri dan suami. Makruh cukur sebahagian rambut dan meninggalkan sebahagian lain, cabut uban. Okey. Makruh kita ni buat apa? Buat macam Mr. T. Tahu Mr. T? Kenal tak? Mr. T. Ataupun kita potong sebahagian, tinggal sebahagian. Tang ni ada rambut, betul tengah ada rambut. Atau dia potong rambut sini licin sampai ada botak tu licin gitu. Makruh hukumnya. Tapi kalau niat kita menyerupai orang kafir, boleh jadi haram. Maka jangan. Ustaz, saya baru balik daripada Guangzhou, China. Ambil mana? Saya pergi mengaji kungfu dengan Jet Li. Jadi rambut saya kena potong atas ni sebelah, depan ni kena tinggal kosong, belakangnya ada rambut. Hukum dia makruh buat begitu. Potong separuh, tinggal separuh. Potong ni maknanya apa? Licin sampai nampak kulit kepala dengan tu, baru makruh.
Kita pendekkan di sini macam kedai-kedai gunting rambut tu buat, itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Yang masalah ni licin sampai nampak kulit ni. Macam tu dia cukur. Cukur separuh pergi tinggal, cukur separuh tinggal. Macam lah ni orang buat rambut semua, maka hukum dia makruh. Kalau menyerupai, aku buat sini sebab apa? Sebab dah aku tengok satu artis daripada Amerika tu yang dia nyanyi lagu rock tu, dia suka buat macam ni. Jadi aku berkenan dengan style dia. Hukum dia haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Menyerupai orang kafir. Mencabut uban. Kita ada uban, kita jangan cabut uban tu. Hukum dia makruh. Kerana uban ni dia peringat juga kita. Dia tazkirah. Walaupun hang tak pergi tazkirah, tiap-tiap hari hang tengok cermin, dia tazkirah. Menunjukkan bahawa hang ni dah mula berumur, hang ni dah mula tua, hanya nak buat benda pelik-pelik, dia nak gantai macam budak muda juga. Dia ingat untuk kita. Tapi kita cabut, kita melanggar fitrah. Ni semua fitrah. Dia akan main satu umur, dia akan jadi gitu. Kita kadang-kadang uban ni banyaklah sebab faktor usia, faktor kesihatan, faktor stres, faktor macam-macam. Tapi Nabi SAW beruban sebab apa? Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Yang telah menyebabkan aku beruban adalah surah Hud dan surah-surah yang seangkatan dengan dia. Maknanya mentadabbur surah Hud tu dengan tadabbur yang sangat mendalam sehingga menyebabkan Nabi SAW beruban. Maknanya Nabi beruban biasanya untuk akhirat, kita beruban untuk benda-benda berkaitan dengan dunia. Itu beza kita. Dan cabut janggut dan cukur lah. Cabut dan cukur janggut ni hukum dia makruh. Jumaat kan kita kena bersihkan badan apa semua tu. Janganlah cukur habis, bagilah simpan sikit. Berjalan dengan satu kasut atau selipar dan memakai selipar sambil berdiri. Berjalan dengan satu kasut tu maksudnya, katalah tuan-tuan, kita ni, kasut kita ni, budak-budak main bola di Penterajang, kasut kita pergi sampai ke kolam renang tu. Kita pakai sebelah kasut kita, kita jalan pergi cari kasut tu, hukum dia makruh dengan jalan dengan satu selipar. Atau masjid bahagian lepas, kasut tuan-tuan ni terlepas ke mana pun, pakai kasut sebelah, cari kasut, cari macam masjid Sungai Tiram lah, kita buka kat situ, kita jalan pakai sebelah selipar kot ni, pergi cari sampai ke belakang tu, hukum dia makruh. Atau kena buat apa? Buka, pegang kasut tu dekat tangan. Kerana jalan sebelah selipar ni alamat kepada orang tu tak apa betul tak boleh. Jadi dia tak mau melanggar fitrah. Biasanya manusia jalan dua, hang bagi satu selipar dia jalan gitu. Orang tak tahu orang cari kasut, orang ingat dia ni muka handsome tapi macam tak apa betul lah, otak sel apa. Jadi orang menimbulkan fitnah kalau pegang kasut tu, tanya. Memakai selipar sambil berdiri. Selipar di sini maksud dia kasut. Faedah. Selalu bersiwak akan mudahkan roh keluar ketika sakaratul maut. Kata dalam kitab I'anah Talibin, kelebihan menggunakan kayu siwak kerana membantu, memudahkan seseorang tu untuk mengucap dua kalimah syahadah, dan ketika roh keluar daripada badan, memudahkan dengan penggunaan kayu siwak. Keadaan minyak wangi. Faedah. Sunat minyak wangi yang tidak kuat tapi baunya kuat baunya. Yang minyak wangi yang tidak kuat warna. Orang lelaki pakai minyak wangi yang color dia tu tak terlalu pekat dan likat, cuma bau dia kuat. Bau tak apa, lelaki. Adapun perempuan nak pakai minyak wangi, jangan terlalu wangi sangat. Habis isteri kami, anak-anak perempuan kami kalau pergi kerja semua, kena pergi centu je, kena busuk je. Bukan. Boleh pakai minyak wangi lah, boleh perempuan, tapi jangan terlalu banyak. Sekadar dia boleh mendominasi bau badan kita sampai pukul 5 petang. Macam tu okey dah. Maknanya kalau kawan-kawan perempuan di tempat kerja kan, di pejabat ke apa, dia mat, sihat ke? Contoh kan geng perempuan dia berjumpa kan, dia suka belaga pipi gitu. Masa belaga tu maknanya kita dekat dengan kawan kita, kita boleh bau. Wangi, pakai minyak wangi apa?
aku pakai minyak wangi. Suami aku beli hadiah sempena anniversary kami yang ke-7, dia pakai. Tak apa, sebab dekat bau-bau. Tapi kebiasaannya kita ni dekat bau ke jauh lagi dia bau. Biasa jauh bau. Lift ni pagi lah, semua pergi kerja kan. Lift kosong, bila masuk wangi. Sama maksud dia apa? Bukan kuntilanak. Maksudnya ada orang masuk sebelum ni, dia pakai wangi banyak sangat. Dia tak ada lah tapi dia bau. Di tempat kerja kita ada. Dia lalu di situ ya. Dia punya bau tu semua tu. Bau wangi. Kalau geng-geng kilang tu nak pergi kerja kan, kadang-kadang satu grup 7-8 orang tu, kita lalu dengan motor tu, zrak lalu tu, bauan syurga orang tu. Mereka semua pakat beli. Saya rasa mereka bukan spray tu. Spray tak ada tu. Dia ni buka kepok tuang tu dalam kepala tu. Dia ni mandi minyak lah. Tu baru bau tu. Boleh pakai minyak itu boleh lah, sikit-sikit gitu kan. Ada minyak wangi sampai puluh-puluh ribu pun ada. Kita duk beli cak ayamnya main di nak jenis beli dalam katalog tu RM14 RM20 tu pun free dapat 3 botol tu berapa 4 jam dia hilang lah. Pakai kat rumah sampai kereta tak bau dah. Tu kita biasa. Ada hak jenis main RM1,000. Dan sekali spray ni RM16 harga dia. Betul tu. Yang tu hang basuh dengan daun ni pun tak hilang. Dia duk bau lagi. Tu kuat tu. Kuat bau pakai sikit. Laki tak apa. Nama pun minyak wangi lah. Belilah yang wangi. Yang semua orang kata wangi. Bukan hang seorang kata wangi. Tu kenapa agak. Dia syok bau apa dia beli apa ke dia pakai tu. Allah jadi sertoi satu masjid bau macam apa. Macam mana-mana madras ke apa aku tak tahu. Kerala punya bau. Allah pening kita dia ni minyak wangi apa ni. Siap share kita. Sila. Kena tu sehari nak pergi kena tanduri, tak lalu terus tanduri tu. Bau. Allah bau tu. Rukun wudu. Masuklah kita fasal yang ke-6. Fasal ini tajuk paling awal dalam bab bersuci yang 4, iaitu wudu, al-ghusl, mandi, tayamum, hilangkan najis. Tajuk wudu selalu didahulukan daripada 3 kerana selalunya paling banyak perbincangannya. Manarul huda. Baik, bila wudu difardukan? Wudu difardukan sekali dengan solat pada malam Isra' dan Mi'raj. Tapi ia telah disyariatkan jauh lebih dahulu daripada itu. Ia termasuk dalam perkara yang disyariatkan sejak dulu lagi, asy-syara'i' al-qadimah. Namun umat Nabi SAW mendapat kelebihan dan kemuliaan dengan syariat al-ghurrah, iaitu kelebihan mengusap kepala, bukan sahaja di bahagian kepala atau ubun-ubun, dan lebih afdal mengusap seluruh kepala dan rambut. Dan tahjil, iaitu basuh lebih daripada batas buku lali, kena berwudu itu. Kena berwudu. Baik. Wudu ni dah lama dah mula. Cuma untuk umat Nabi SAW dia ada satu kelebihan tambahan, adalah kita sebut sebagai ghurrah muhajjalin. Ghurrah muhajjalin tu adalah bila kita ambil wudu, kita basuh muka kita lebihkan basuhan muka, kita basuh kepala kita penuh. Kita tak ambil ayak, buah ayak situ je. Kita ambil, kita basuh penuh. Yang afdalnya kita basuh penuh. Ambil lagi ayak, buah depan sampai belakang, tarik balik depan. Ni nombor 2. Basuh tangan kita, buah kat ayak, buah kat kepala, tarik depan, tarik belakang. Semua tu kita buat. Kelebihan pada umat Nabi SAW adalah kita dapat cahaya esok nanti di akhirat. Nabi akan kenal kita bila kita bekas daripada ambil wuduk tu. Nabi SAW boleh kenal umat dia nanti di akhirat. Itu kelebihan Allah berilah. Dan wuduk ni bukan kita nak basuh tangan, basuh muka saja dah. Sebenarnya dia ada dia punya falsafah dia sendiri. Dia nak basuh lebih pada tu. Bila basuh tangan, maknanya kita tak mau buat dosa-dosa yang melibatkan tangan. Bila basuh muka, kita nak halang diri kita daripada
buat dosa mata, buat dosa mulut. Sebab tu mulut kena kumuk mula-mula sekali. Sebab banyaknya dosa yang melibatkan mulut kita. Kalau akhir zaman, banyak dosa melibatkan tangan. Tulis yang tu, type yang ni, apa benda nak cakap, nak kutuk orang dan sebagainya kita buat, maka akan menyebabkan orang tu dia jadi dosa dia banyak lah. Maka bila dosa dia terlalu banyak, maka dia akan buat satu benda yang di luar daripada kemampuan keimanan dia. Saya tak tahulah, sampai ke video semalam ada satu video viral tapi di Indonesia. Dia orang Islam. Nama dia saya tak mau abang lah. Sebab nama orang yang buat benda ni sama dengan nama satu tokoh politik besar di negara kita. Cari aku abang jadi isu pula. Jadi kita abang nama dia nama rahsia kan. Dia buat apa? Dia orang Indonesia. Dia makan khinzir, payah faham babi sebenarnya, khinzir payah faham. Dia duduk depan, dia ramai orang ramai duduk di situ tu, dia ada babi cekok di situ. Macam bukan babi rabui, babi yang macam bakar tu kan, macam kami bakar tu dia siap macam salai gitu lah, macam merah kekuningan tu, dia pegang pisau. Dia kata, selama saya hidup 40 tahun ni, saya telah ditipu oleh orang Arab. Orang Arab kata babi ni tak sedap. Bukan, dia kata babi ni haram. Tetapi baru hari ni saya tahu sebenarnya babi bukanlah haram, ianya sangat harum. Oh, semua duduk kat situ tepuk tangan kat dia. Dan apabila kita makan babi ni, baru saya tahu dia boleh panjangkan usia kita. Oh, semua tepuk tangan. Lihat sahaja warga negara kita yang bekerja di luar-luar negara, di China, di mana ke dia punya kerja, yang mereka duk usung wheelchair. Orang yang dia usung wheelchair tu, orang tu dia umur dekat 100 lebih, dia makan babi. Orang yang usung wheelchair tu, dia yang mati muda sebab dia tak makan babi. Lihat saja orang-orang Arab, tak pernah yang ada yang mereka yang panjang umur dia. Kebanyakan muda-muda kecil-kecil dah umur besar dah mati dah. Orang yang selalu makan babi, dialah akan panjang usia dia. Oh, semua tepuk tangan. Lepas tu makan babi tu. Islam semua dalam tu adalah nama. Kalau kita IC tulis Islam lah. Dia punya jadi akhir zaman ni, dulu orang minum arak, sekarang dia main peringkat nak tunjuk kata dia tu jahat sangat, dia makan babi. Allah Bila dia dah main satu peringkat, iman dia tu rosak sangat, dan iman dia tu rendah, dunia atau dosa dia tu mengatasi iman dia, maka dia nak buat apa pun dia tak fikir lah. Dia buat je apa benda, walaupun benda tu tak baik untuk diri dia. Allah buat babi ni, kan kita tahu kuman yang ada dekat badan dia. Tuan-tuan boleh tengok lah kajian-kajian kat YouTube lah, sebab apa tak boleh makan babi. Jangan tulis bahasa Melayu, tulis bahasa Inggeris. Tulis, tengok macam mana kajian-kajian yang dibuat oleh profesor-profesor daripada US, daripada Jepun, China dan sebagainya. Apa kesan makan daging tu dalam tempoh yang lama, apa boleh jadi dekat badan orang tu, kesihatan dan sebagainya. Tuan-tuan boleh kaji tengok. Itu hikmah Allah Ta'ala buat supaya jangan ada seseorang tu dia terlibat dengan benda-benda dosa dan dosa pada Allah SWT. Baik, nanti kita akan tengok lagi pada siri akan datang. Baik, ada soalan? Tuan-tuan nak tanya berkaitan wuduk ke, berkaitan semayang ke, atau berkaitan apa-apa isu-isu lain pun boleh juga. Sementara minaya. Esok pagi kuliah subuh saya di Masjid Bayan Baru. Esok pagi
Ada beberapa aduan lah tuan-tuan di kawasan kita ni berkaitan dengan lelaki-lelaki atau perempuan yang bukan mahram ni masuk ke rumah lah. Jadi tuan-tuan sebagai jiran yang duduk di sekeliling kelalang kita tu, terutama kalau kita berjiran dengan anak-anak muda, bujang, lelaki ke perempuan ke, nampak macam kelibat. Kita ingat mereka ni semua macam anak-anak kita lah. Tapi tak apa beritahu mereka lelaki tu siapa. Atau kita tengok perempuan masuk ke, kita tanya, semalam saya tengok ada perempuan masuk, siapa dia tu? Cakap kat dia, biar orang-orang duduk di sini ni dia rasa macam dia diperhatikan. Maknanya jiran-jiran tu dia prihatin. Dia tak ada lah kata, sini lain clear, sini siapa pun tak kisah lah, anak bawa siapa masuk ke apa ke, pakcik-pakcik kau, makcik-makcik Indonesia semua lain clear. Mereka okey, mereka tengok aku bawa lelaki masuk, mereka siap papai lagi, buat best lagi kat aku. Mereka macam puas. Hari tu ada mereka panggil masa aku bawa perempuan tu masuk dalam bilik, mereka siap bancuh minum ais bagi kat kami dua orang lagi. Kita tak mau budaya tu dipopularkan oleh orang kat sini. Nampak macam pelik ya. Kita tanya lah, ni siapa? Nak kahwin ke? Kita pun tahu kalau dah kahwin macam mana keadaan dia. Kalau dia tak apa kahwin, dia punya tahap gatai dia tu dia lebih sikit. Bila dia dah lebih, dia dah kahwin tu, dia punya gatai tu dia turun. Kita tengok orang naik motor dah kahwin dengan tak kahwin, kita tahu kan. Tak kahwin tu kalau boleh dia nak rapat tu, kalau boleh lelaki tu nak duduk dalam bakui tu jadi macam kerah betul dalam bakui gitu. Kalau dah kau memang kosong lah. Kalau seat depannya, seat belakang pun kosong, tak ada orang. Dia macam mamak jual roti tu kan. Belakang tu tempat buat roti, depannya ada orang. Macam tu tahap dia tu. Tapi kalau dah kahwin, dia jarak, kita tahu. Laki duduk kat meter, perempuan duduk kat lampu merah belakang. Seat tak ada orang. Kita siapa bawa motor? Ada jenis jarak gitu. Tu syaitan yang kerja. Jadi kita tengok duk buat gatai, duk buat macam ular, duk membelik gitu dalam lift. Kita tanya dia, apa duk kat mana ni? Dua orang ni pada kahwin ke belum ni? Kami duk tingkat 3. Follow pergi saja tengok rumah betul ke. Ambil nombor rumah, cek dengan JMB. Lepas ni geng bujang ke, geng dah kahwin ke. Ataupun kadang-kadang yalah gatai lebih sikit sebab baru dah kahwin, baru kahwin. Boleh jadi ke? Ataupun dia tak kahwin lagi, macam ambil berat sikit lah. Saya bagi tahu, kita anggap mereka ni kadang-kadang biasalah tuan-tuan muda-muda ni jadi terlajar sikit, bawa yang tu yang ni seronok dia tu lebih sikit. Maka kita tolong tengok sikit gitu. Kita ingat itu macam adik kita sendiri. Kalau adik kita buat, kita tak apa syok kan. Kita cakap tu dia, ni tak boleh ni cakap elok dia. Tapi kalau nampak macam dia melawan, macam gangster tu, tuan-tuan boleh guna siku lipat, siku ma'amin, nampak semua ada semua, boleh bagi ada satu pengajaran. Sebab di sini bukan tempat nak buat dosa dan maksiat, bukan tempat lain clear lah. Banyak tindakan yang dibuat oleh pihak surau dan JMB terutamanya cuba menyekat dan menghalang orang-orang. Kadang mereka nak hantar, nak masuk, nak hantar. Dia punya nak hantar tu sampai kalau boleh nak hantar sampai dalam bilik. Itu bukan 2 tahun. 2 tahun tak apalah, tolong bawa naik lift. Dia tahu adik besar 22 tahun, semua benda dia tahu lah. Langsung dia naik dia pinggir hang, dia berani takkan dia naik lift tak berani pula. Hantar. Jadi banyak isu-isu kadang-kadang dia agak terpencil. Benda tu kadang-kadang jadi biasa tuan-tuan. Kadang-kadang kawan-kawan duduk 4 orang, 3 orang balik kampung, dia seorang je duduk. Bila dia seorang, setan main bagi idea kat dia. Langsung lelaki ni main. Kadang lelaki ni main hantar, kadang lelaki tu main lambat sikit, pukul 1, pukul 2. Kadang main hantar tapi tak keluar-keluar. Repair washing machine. Ada satu kes ni, dia main repair washing machine. Dia tu apa habuk pasal washing machine pun dia tak tahu. Tapi dia nak repair washing machine. Dia ranjau. Agak-agak lah bang, nak ranjau pun carilah idea yang menarik. Saya tolong main ambil baju dia ni, saya nak pergi cuci kat Dobi. Perempuan ni selama ni cuci baju kat mana? Dobi. Daripada washing machine yang pergi cuci Dobi tu apa? Tak, dia kata kawan-kawan guna jadi penuh, jadi saya pergi cuci kat Dobi. Tu saya main hantar kat Dobi tu. Tu semua akal tu. Itu memang boleh bagi lah smackdown kat dia.
Lepas tu alasan tertinggal helmet, main mandi di bawah. Lepas tu dah mandi, baju semua nak salin, dia pergi masuk dalam rumah yang ada 3 lagi budak perempuan bujang. Dia seorang pergi masuk dalam tu. Sebab apa? Nak salin baju. Bapak tempat salin duduk ada kat belakang tu. Lepas tu hang boleh tidur terus besar. Itu semua tu alasan. Jadi saya ada satu cadangan tambahan. Kalau kita taklah suka sangka tak elok, kalau tuan-tuan boleh sebagai bukti tambahan, kalau dekat jiran kiri kanan kita yang kita agak curiga, nampak macam ada orang duk sembang kat luar rumah lah, apa semua, kita takut, kita carilah satu, kan sekarang ada CCTV kecil gitu, kamera-kamera hak ni pun depan rumah macam tu, tak apa. Sebagai bukti kita duduk di rumah, kita tengok ni duduk sembang ni. Saya tengok, tak ada lah. Oh, masuk dalam rumah. Boleh lah kita ada bukti macam tu, senang lah kita pergi. Jadi kita haraplah isu-isu tu kita berkembang begitu. Saya harap kita ada keberanian tegur tu. Cakap je, dia nak dengar, tak mau dengar tu nombor 2 lah. Biasanya dia dengar kalau kita cakap elok-elok, dia dengar kan. Tapi kalau dia tak mau dengar, tak apa, beritahu je kita ada 2-3 plan A, plan B, plan C. Yang dia akan dengar juga, insyaAllah. Baik, kalau tak ada soalan, kita berhenti sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika